Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kedudukan serta prinsip perlembagaan persekutuan termasuk kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera yang termaktub dalam perkara 153 tetap dipertahan. Perdana Menteri menegaskan perkara itu telah menjadi pegangan kerajaan selama ini. Perkara 153 merupakan peruntukan mengenai jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri iaitu pribumi Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum lain berwarga negara Malaysia. Ahli akademik institusi kewangan serta Badan Kawal Selia disaran bekerjasama dengan dalam merealisasikan visi masa depan dan ekonomi manusiawi yang mampan. Perdana Menteri yakin kerjasama itu perlu disertai dengan komitmen ummah dan usaha bersama untuk membantu merealisasikan visi ini demi masa depan yang lebih baik. Kerajaan juga berhasrat menggalakkan kaedah baru pembangunan peradaban berteraskan prinsip ekonomi madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan lawatan kerja 4 hari ke Tokyo memberi manfaat besar kepada Malaysia dalam pelbagai bidang, terutama bagi sektor TVET. Selain itu, Malaysia juga mendapat faedah dalam aspek pendigitalan apabila berpeluang bertemu dengan 2 syarikat terkemuka dunia dalam bidang itu dalam lawatan berkenaan. Dasar Pengguna Negara DPN 2.0 yang ditambah baik akan dilancarkan serentak dengan Pelan Tindakan Kepenggunaan 2030 pada suku ketiga tahun ini. Selepas lebih 2 dekad dilancarkan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup berkata wujud keperluan untuk dasar itu ditambah baik. Keperluan termasuk mengambil kira situasi perkembangan ekonomi, tuntutan semasa dan keperluan agenda kepenggunaan yang lebih bersifat holistik. Kod Etika Wartawan Malaysia terus memacu media sebagai sumber dipercayai rakyat dalam memberi maklumat tepat dan sahih. Kod etika berkenaan menggarap 8 etika utama termasuk pemberitaan tidak dipengaruhi kepentingan peribadi. Kata Menteri Komunikasi, kod etika berkenaan merupakan versi baru yang diteliti semula Japan untuk menggantikan kod yang telah diguna pakai sejak 35 tahun lepas. Gol 1 menjadi milik Yang di-Pertuan Agong selepas baginda membida nilai tertinggi dalam sejarah negara iaitu 1.5 juta ringgit. Hasil nilai bidaan berkenaan akan disalurkan kepada Kerajaan Persekutuan. Terdahulu, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Pengangkutan Anthony Loke di Istana Negara. Kemeriahan Malam Aneka Warna dengan acara parakan dan teater musikal menutup tirai cuti umum Melaka sepenuh hari pengisytiharan kemerdekaan. Farah Huda Syahiran terus laporkan langsung dari Bandar Hilir. Silakan, Farah. Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir sempena majlis memperingati pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang dijangka akan bermula pada bila-bila masa dengan tayangan penceritaan oleh Waris Tunku Abdul Rahman, Tun Ghaffar Baba, Tun Tan Chelok dan Tun Sombatan. Seterusnya, orang ramai dapat menyaksikan perarakan kereta Tunku M4442. Untuk makluman, kereta Tunku M442 ini adalah kenderaan yang digunakan oleh Tunku Abdul Rahman pada 20 Februari 1956 lalu untuk mengumumkan kemerdekaan Tanah Melayu. Sebanyak 4 buah motosikal antik dengan bendera akan mengiringi kereta tersebut. Seterusnya, bagi acara Malam Aneka Warna pula bakal menampilkan persembahan teater musikal bertajuk Di Atas Runtuhan Kota Melaka, Kita Dirikan Negara Baru dengan penampilan artis dari industri seni tanah air. Teater ini menyajikan 14 segmen dari bermulanya Jepun menjajah Tanah Melayu sehinggalah detik pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu di dataran pahlawan ini. Dan kalau saya lihat di sini, ramai yang hadir dengan busana era 50-an seperti yang diminta oleh Ketua Menteri Melaka sendiri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, untuk ramai-ramai memakai busana era 50-an untuk memeriahkan majlis pada malam ini. Paling istimewa pada acara malam ini adalah pembacaan Watikah Kemerdekaan yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ketika ini di belakang saya juga yang anda lihat tadi adalah persiapan sebelum bermulanya majlis ini yang dijangka akan siap bila masa sahaja lagi. Jadi saya kira sekian saja perincian Malam Aneka Warna pada malam ini bersama saya Farah Huda Sairan dan kru penerbitan. Mana lagi Melaka lah. Kembalikan ke
Sapuri. Baik, terima kasih Farah di lokasi atas perkembangan itu. Diteruskan dengan perkembangan seterusnya. Pusat Sokongan Sosial Tempat PSSS yang pertama di negara ini mula beroperasi di Rantau Panjang, Kelantan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memaklumkan pusat transit ini jadikan tempat sesi bimbingan dan kaunseling serta transit sementara berbentuk bantuan segera kepada kumpulan sasar yang memerlukan. Hampir 29 juta ringgit diperuntuk KKDW bagi kerja-kerja menaik taraf premis Taman Bimbingan Kanak-kanak Daif tahun ini. Ketua Pengarah Kemas berkata, jumlah itu merupakan peningkatan 3 kali ganda berbanding 9.5 juta ringgit pada 2023. Peruntukan tersebut telah diserahkan kepada pejabat Kemas negeri masing-masing. Bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ismail Bakar dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC yang baru. Pelantikan 3 tahun itu berkuat kuasa bermula 1 Februari 2024 sehingga 31 Januari 2027. Manakala bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham dilantik Timbalan Pengerusi EAIC. Baki 30 tahanan yang lolos dari depo imigresen sementara Bido awal bulan lepas terus giat diburu. Ketua Polis Perak berkata operasi yang sebelum ini hanya tertumpu di daerah Bido dan Tapah akan diperluas ke Kampar dan Mualim. Kebanjiran parti yang dilihat semakin galak menguasai sesuatu kawasan terus dibantras. Di Johor, menerusi Op Sapu dan Op Selera sekitar Johor Bahru dan Kulai Ahad lepas menyaksikan 32 warga asing ditahan. Pengarah Imigresen Johor maklumkan operasi hasil aduan awam berkaitan kemunculan ramai warga asing dipercayai bekerja tanpa permit dan tinggal bebas. Imigresen Kelantan pula telah menahan 34 parti sekitar Kota Baru. Kesemua parti berkenaan telah melakukan pelbagai kesalahan menerusi Op Sapu dan Op Kutip. Pengarahnya menyarankan orang ramai untuk tampil menyalurkan maklumat berkaitan kehadiran parti atau sebarang kegiatan warga asing yang menyalahi undang-undang. APMM Kedah dan Perlis berjaya mematahkan cubaan menyeludup daun ganja segar seberat 2 kg bernilai lebih RM6,000 pada kedudukan 2.7 Batu Nautika Utara Pulau Langkawi. Pengarahnya mengesahkan suspek bertindak membuang 1 tong ke laut dan berpatah balik ke arah sepadan Thailand bagi melarikan diri. Hasil pemeriksaan tong tersebut menemukan daun ganja segar untuk diproses dan dijual kepada rakyat tempatan. Cubaan seludup 9 motosikal berkuasa tinggi menerusi ICQS Wang Kelian digagalkan Kastam Perlis. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah lori pengangkut mengisytiharkan kesemua motosikal berkuasa tinggi itu sebagai jentera perlumbaan lita di Thailand. Turut ditahan seorang individu berusia 37 tahun. 7,728 notis saman dikeluarkan JPJ Kedah menerusi operasi khas perayaan Tahun Baru Cina 2024 bermula 1 Februari lalu. Pengarahnya turut mengesahkan 380 kenderaan turut disita sepanjang operasi berkenaan. Manakala 18 notis saman dikeluarkan dengan menggunakan taktik penyamaran bas. Seorang wanita dilepas dan dibebaskan Mahkamah Session Seremban daripada pertuduhan memperdagangkan seorang individu bagi tujuan eksploitasi minta sedekah 3 tahun lalu. Keputusan mahkamah itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie setelah meneliti keterangan 8 saksi serta hujah bertulis pihak pendakwaan dan pembelaan. Ketidaktentuan faktor luaran telah mempengaruhi prestasi ringgit sejak kebelakangan ini sama seperti mata wang serantau lain. Gubernur Bank Negara Malaysia berkata Bank Pusat berpandangan paras masa ringgit tidak menggambarkan prospek positif ekonomi Malaysia pada masa hadapan. Pertumbuhan bagi 2024 akan dipacu pemulihan dalam permintaan luar dan perbelanjaan domestik yang kukuh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Januari lepas meningkat semula dengan pengembangan 2 angka sebanyak 13.3% kepada 234.73 bilion ringgit selepas 10 bulan mencatatkan pengucupan berturut-turut. Kenyataan MITI menyebut ekspor meningkat 8.7% kepada 122.43 bilion ringgit dan import naik 18.8% kepada 112.3 bilion ringgit.
Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri menyarankan pembuat EV yang mempunyai kilang pengeluaran di Malaysia mempertimbang untuk menjadikan Malaysia hub membekal serta menawarkan perkhidmatan ke pasaran EV yang berkembang pesat di ASEAN. Malaysia mempunyai banyak faktor positif yang menjadikan lanskap pelaburan sesuai bagi menyokong hasrat hub serantau syarikat multinasional. Jualan kenderaan baru Malaysia melonjak 31% kepada 65,499 unit pada Januari lepas berbanding 50,168 unit pada bulan yang sama tahun lepas. Persatuan Automotif Malaysia berkata sepanjang bulan tersebut sebanyak 59,394 kenderaan penumpang telah terjual. Manakala kenderaan perdagangan sebanyak 6,105 unit. MDEC menyasarkan untuk melatih 30,000 usahawan mikro, pelajar IPT serta TVET dalam program e-usahawan tahun ini dengan sasaran jualan sebanyak 35 juta ringgit. Menteri Digital berkata sejak diwujudkan pada 2015, seramai 563,543 usahawan di seluruh negara telah dilatih melalui program itu dengan menjana jualan terkumpul melebihi 1.24 bilion ringgit. InScan sasar melatih hampir 8,000 usahawan tahun ini menerusi 233 program bimbingan serta meningkatkan 25% hasil jualan. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata InScan komited serta proaktif membantu usahawan mikro dan informal memajukan serta memperkasa perniagaan masing-masing. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis terus meningkat kepada 29,092 individu, manakala 69,028 lagi cedera dalam serangan berterusan. Menurut PBB, peperangan itu mengakibatkan 85% penduduk di wilayah Gaza terpaksa berpindah. 60% infrastruktur wilayah itu telah rosak dan musnah. Bilangan kanak-kanak yang mengalami kekurangan zat makanan atau malnutrisi di semenanjung Gaza meningkat. WHO maklumkan 90% kanak-kanak di bawah umur 2 tahun dan 95% wanita hamil telah menyusukan anak mengalami kekurangan makanan yang teruk. Tinjauan serupa di Rafah menunjukkan 5% kanak-kanak di bawah umur 2 tahun mengalami malnutrisi akut. Menteri Luar mengetuai delegasi Malaysia ke sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Ia berkaitan kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel terhadap Palestin. Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan pendirian Kuala Lumpur pendudukan Israel adalah haram dan bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Australia meningkatkan peruntukan dalam aspek pertahanan dengan tambahan $7 bilion bagi meningkatkan aset tentera udaranya termasuk kapal perang utama. Melalui peruntukan itu, Australia dijangka memperoleh 26 kapal tempur meningkat daripada 11 yang dimilikinya kini. Australia turut akan membina 6 kapal fregat bertaraf Hunter, 11 kapal fregat bagi tujuan am dan 6 kapal perang canggih tanpa anak kapal. Jawatan Kuasa bersama Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN-India (AITIGA) yang sedang menjalankan semakan perjanjian perdagangan bebas itu mengakhiri mesyuarat ketiganya semalam. Nyataan Kementerian Perdagangan India menyebut India dan ASEAN mengadakan perbincangan terperinci serta menilai kemajuan dalam rundingan untuk menjadikan AITIGA lebih mudah dan menguntungkan. Thailand merancang untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bebas dengan rakan dagang strategik bagi meningkatkan ekspor produk pertanian. Jurucakap kerajaan berkata Perdana Menteri akan menggunakan FTA Thailand untuk menarik pelaburan dan perdagangan asing. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.